Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara ciri hambanya yang bersyukur itu ataupun kesan daripada seorang itu mencapai tahap kesyukuran yang sebenar, maka hidupnya itu sentiasa berada dalam kenikmatan. Dalam apa jua keadaan yang berlaku dalam diri dia, dalam keadaan hidup dia, dia ni sentiasa berada di dalam kenikmatan. Dalam erti kenikmatan yang kita kena faham itu adalah letaknya pada hati. Hati ni sentiasa lapang dan tenang ini, itu bila mencapai martabat sempurna kefahaman dia. Tenang dia. Sebab tu sempurna kefahaman ini, sebagai contoh, seorang yang faham tentang proses penanaman kelapa sawit contoh. Dia ni tanam kelapa sawit. Jadi dia mengambil masa 5 tahun untuk dia membesar dan mendapatkan hasil. Ya? Maka dalam tempoh 5 tahun tu dia tenang menantilah, dia relax, dia tak bertanya, dia tak marah, dia tak apa. Dia tahu 5 tahun tanaman itu akan berhasil. Itu maknanya sempurna kefahaman dia. Orang yang seringkali bertanya bila dan bila dan bila itu, maknanya dia tak faham. Sebab tu dia nak lapang dan tenang. Lapang ni mungkin seketika, dia lapang sekejap. Nanti saya bagi tahu bila. Dia bilang okey, saya tunggu ya. Sekali tak dapat jawapan lagi. Bila ni katanya orang nak bagi tahu ni. Kita dah invest dah ni. Tanam kelapa sawit 100 juta kita invest. Bila ni nak berbuah ni? Kata. Tak apa tuan, nanti saya bagi tahu. Kita pun lapang sekejap lah. Dia lapang ni dia boleh jadi pada keadaan. Keadaan yang datang memberi maklumat ataupun memberi sesuatu perkara yang kita nak tahu itu dalam tempoh yang pendek lah, singkat. Lapang. Namun bila dia dapat kesempurnaan kefahaman dalam satu perkara itu, ataupun mendapat yang lebih tepat dalam perbahasannya adalah petunjuk, mendapat petunjuk Allah SWT tentang satu perkara itu, maka dia akan tenang. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah ni pertolongan. Sesiapa yang mendapat pertolongan Allah ni apa? Petunjuk. Pertolongan Allah ni adalah petunjuk. Hidayah dan petunjuk itu pertolongan Allah Ta'ala. Ke arah mana hidayah dan petunjuk itu? Sudah pasti ke arah ketaatan. Barang siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk menuju kepada ketaatan, maka dia akan dapat ketenangan. Dia akan dapat ketenangan. Jadi, sesiapa yang Allah tiupkan ataupun Allah bimbing hati dia ke arah itu, ke arah ketenangan dengan konsep dia mendapat petunjuk untuk berubah menjadi lebih baik. Ni dia ada masalah ni. Macam-macam isu hidup. Macam-macam benda datang dalam hidup dia. Ada orang nak mencari jalan keluar masalah itu dengan keadaan itu. Contoh kalau duit, dia cari duit lah.
Kalau masalah rumah tangga, dia cerita masalah rumah tangga lah. Dia one to one macam tu je. Kebanyakannya dalam konsep menyelesaikan masalah kehidupan ni, manusia suka dengar jawapan yang kena dengan apa yang dia sedang lalui. Kalau dia katalah dia contoh tadi isu duit, maka jawapan dia nak duit juga. Ni manusia, adat. Kalau dia isu suami, jawapan dia kena suami juga. Sama ada suami dia berubah ataupun ubah suami itu. Suami dia berubah ataupun dia nak ubah suami tu. Macam mana? Dia ubah suami lain. Macam tu. Dia suka nak dengar macam tu. Tak ada Ustaz kalau ada suami lain ke yang boleh digantikan ke. Ada macam tu. Dia kalau ada masalah isteri dia, maka isteri juga dia nak. Dia manusia yang tidak dapat petunjuk tu sebenarnya. Dia mana-mana ciri orang yang tak dapat petunjuk itu, dia nak dengar dalam perbahasan apa yang dia lalui itu, dia nak dengar hal keadaan itu saja. Telinga dia ditutup oleh Allah Ta'ala untuk mendengar kebesaran, kekuasaan. Hati dia tak boleh lapang lagi. Dia tak boleh lapang. Atau malah yang kita bimbang, dia jauh daripada kebenaran, maka dia akan duduk dalam kesesatan yang tanpa sedar. Ini yang bahaya. Yang kita nak adalah, apabila kita berada dalam satu situasi, situasi itu membawa kita kepada keadaan yang memerlukan kepada apa? Sepatutnya mesti memerlukan kepada petunjuk Allah Ta'ala. Bila petunjuk ini, Allah takkan tunjuk hal keadaan itu. Benda itu Allah takkan tunjuk. Indirectly takkan. Contoh masalah anak. Anak masalah, problem anak. Anak problem. Dia takkan tiba-tiba dapat mimpi gambaran anak tu keluar ke, tak ada. Ataupun pergi cerita tentang anak ke, aku nak belajar tentang anak. Tak, dia directly, apa pun permasalahan hidup kita dalam kehidupan kita ni, kita minta petunjuk, minta bimbingan, sudah pasti yang datang itu adalah pembersihan, penyucian. Itu petunjuk. Sebab tu cuba kita tengok ya. Pada hari ini, saya nak sentuh tentang, kita masuk pada siri edisi Ramadan ni. Saya nak cerita tentang proses, tentang penjagaan hati ni. Dalam konteks kaedah. Dia kaedah bagaimana kita nak pergi membawa kepada perjalanan itu. Nak bawa. Contoh bahasa guna gini. Kita dah masuk dalam keadaan itu. Apa dia? Hati ni. Susah hati ni. Kita cerita berhati hari ni. Baik. Susah hati. Malah susah. Kalau dibiarkan boleh jadi sakit hati. Ada orang cerita, sakit hati saya Ustaz, tengok kemungkaran. Orang buat jahat, sakit hati saya ni. Sakit hati. Macam kes apa? Saya kan tulis pasal sakit hati tu. Panjang lebar saya tulis tu. Ada komen. Tahu apa maksud komen ni saya tahulah. Dia komen, sakit hati saya kes. Kes apa? Adik Bella. Yang kena jiwa air tu. Sakit hati saya. Dia kan nak beritahu. Takkanlah sakit hati itu pun dosa. Jangan. Dalam hal keadaan begitu, dia bukan istilah sakit hati. Sebab kita dah biasa sebut sakit hati. Dia tak ada istilah sakit hati. Kalau misalnya kita nampak kemungkaran, kita akan benci apa yang Allah benci. Aku benci betul benda yang mungkar. Macam terus. Dia bukan soal hati sakit dah tu. Dia tak ada istilah sakit hati dah tu. Kalau kita benci apa yang Allah benci, suka apa yang Allah suka, itu bukan istilah sakit hati. Tapi kita ni jenis cacah merbah sikit kan. Habis semua benda kita campur. Tu betul kita kelang kibut sikit. Jenis kita suka guna perkataan yang tak kena tempat. Isu masalah kita ni, perkataan kita. Perkataan tak kena tempat. Ini boleh jadi apa ni? Zalim. Apatah lagi, situasi kebaikan digambarkan keburukan. Contoh, kita nampak kemungkaran. Lalu kemungkaran itu perlu dicegah. Lalu kita pun kata, ini Ustaz, sakit hati saya ni. Tengok kemungkaran ni. Padahal itu bukan istilah sakit hati.
Itu adalah istilah kesedaran yang datang untuk mempertahankan hukum Allah Ta'ala, lalu kita membenci perkara itu. Sebab tu, orang yang benar-benar menegakkan hukum Allah Ta'ala ni, dia ada sifat marah. Tapi bukan dengan sakit hati. Ada sifat marah. Marah dengan apa yang Allah marah. Tapi bila dia dah hilangkan apa yang Allah marah, dia boleh suka balik anytime. Macam tu kalau dia marah isteri. Saya contohlah tak jauh, marah isteri. Benda selagi mana benda yang Allah marah tu ada kat dia, kita akan marah sungguh-sungguh. Tak kira siapa. Marah sungguh-sungguh sampai terbakar. Bila dah hilang benda yang menimbulkan kemarahan Allah tu hilang, kita boleh suka dia sungguh-sungguh. Anytime, dia tak ada. Sudahlah. Tawar hati abang. Sudahlah kamu. Apa hati kamu buat abang macam ni? Mula tu sinetron dia keluar. Mulalah datang Abang Leman tak berapa Leman tu. Mula dia. Dia sebab kita ni perkataan tak kena tempat. Sebab apa? Sebab kehidupan kita tak bahaskan. Kita tak bahas kehidupan. Kita tahu kita ambil agama. Kita ambil amalan. Lepas tu longgokkan. Agama dan amalan dilonggokkan dalam kehidupan yang macam sampah tu. Kehidupan kita jadi macam sampah. Najis ada, sampah ada, semua ada dalam kehidupan kita. Kita ambil agama, kita ambil amalan, longgokkan dalam tu. Sebab tu kita beramal, kita ada agama, tapi kehidupan kita masih lagi keadaan yang itulah tu yang ke atas tu menyusahkan. Sakit hati lagi. Kenapa? Sebab kita tak ada perbahasan kehidupan. Sebab tu kita bahas kehidupan ni. Lepas tu jangan kita selesa sangat. Saya dah ada amalan lah, okey lah kot. Boleh relax lah, boleh relax. Sedangkan Nabi SAW, para sahabat diuji kehidupan, bertubi-tubi diuji kehidupan. Sehinggalah Nabi SAW nak wafat. Sahabat semua diuji kehidupan. Tapi kita hari ni, benda yang kita tak suka dalam kehidupan, kita tak sebut. Jangan sebut. Yang saya tak suka dengar. Suka benda yang kita suka je. Lepas tu kita beramal. Nampak? Pattern kita hidup sekarang ni, kita suka apa yang kita suka je. Kita bukan suka apa yang Allah suka. Kita suka apa yang kita suka. Dan kita beramal. Kena dengan suasana kita suka sebagai contoh. Ada satu tempat itu, sampai menangislah kawan tu jumpa. Ni kat surau. Dia ni bawa anak. Dan memang dia ni pun satu lah. Bila tengah tak boleh bawa tu, tak payahlah bawa kan. Tapi dia nak bawa juga. Tak apalah saya cakap. Kalau dah nak bawa, terimalah akibatnya. Lepas tu ni sebelum tengah okey sekejap. Dia katanya. Dia bawa anak kecil. Jadi anak dia main-main lah. Kacau orang. Sekali dia buat announcement kat depan. Dia tabur kawan ni. Dia kata jangan sampai kita penyebab orang tak khusyuk dan ayah dapat dosa. Kawan tu dah goyang. Nangis kata. Jumpa siapa macam ni sekali ke ustaz, saya buat dosa ke kat jemaah? Saya cakap memanglah anak buat dosa. Mana bubuh tak ada kena-mengena lah pasal hal itu boleh sebab kita dosa. Tak ada kaitan macam tu. Sebab nak kata dosa, macam mana anak tu pun masih lagi belum sempurna akalnya, sebelum ini. Macam mana kita nak kata dia tu melakukan dosa, kita tanggung? Tapi mungkinlah keadaan menyusahkan itu. Anta kena faham lah. Kalau sanggup bawa dan kena marah macam tu, kalau boleh tahan kebal macam tu, bawa lah. Tapi didik, jagalah. Dia pun okey. Dia pun terimalah. Tapi satu sudut, saya pun cakap balik kat jemaah. Kita kena duduk lah, kena bagi. Dan ceramah saya cakap. Kadang kita ni nak beramal, nak suasana kondusif, nak senang. Tak nak orang kacau, tak nak ada budak, kalau boleh sepi, dia hening pagi, yang menghijau, yang ini, dia bukan boleh solat macam tu. Kalau boleh tak ada dengan bau, semua nak complete lah. Kalau boleh tu nak perfect, everything is done. Datang, ya Allah, di sini bawa khusyuk ustaz. Itu bukan khusyuk. Khusyuk bukan dengan membina tempat. Khusyuk ni membina hati. Khusyuk di hati, bukan di tempat. Cuma bolehlah membantu kalau orang yang tak berapa nak khusyuk, nak belajar. Tapi saya cakap, takkanlah sampai ketua tak reti khusyuk lagi. Saya kata, ke ada masalah hati sampai ketua tak selesai lagi?
Tu ayat dia. Dia tak boleh. Dia dengar, dia bingit. Dia pantang betul dengar suara budak ni. Dia marah. Kita bagi. Ada orang tak boleh. Dia ada isu sentimen-sentimen yang akan timbul. Dia tak boleh dengar nama itu, dia tak boleh dengar nama ini, dia tak boleh itu, tak boleh ini. Dia akan naik dia punya segala bala yang ada dalam diri dia tu keluar. Ini salah. Sebab itu, kita bukan nak habis macam tu kalau mak-maknya ada anak kecil tu macam mana? Langsung tak khusyuk lah. Nabi SAW, Hasan Hussein, duduk atas tengkuk Nabi. Kira macam mana? Nabi SAW, yang dekat Mekah tu saya cakap, kita ni lupa jasa Nabi. Kita semua nak senang. Padahal ibadah kita ni dah senang lenang lah. Senang dan susah ni kita ukur pada ibadah ni, bukan pada dunia. Sekarang ni Nabi dah senangkan ibadah kita. Solat tak ada siapa kacau orang. Ikutkan Nabi, nak solat dulu kat Mekah, kena halau, kena letak najis, kena perut unta. Punya susah Nabi nak solat. Adakah itu dikira Nabi tak khusyuk? Sahabat solat dalam keadaan yang sorok-sorok. 13 tahun kena nyorok-nyorok solat. Kita sorok juga. Sorok tak nak solat. Dia masyarakat ni. Dia jadi masyarakat. Senang dah ibadah kita. Memang dah kondusif dah. Islam sekarang ni very too kondusif. Sangat selesa. Sampai kita selesa sangat dengan Islam itu, tak ada siapa nak orang kata nak press lagi dah. Nak tekan untuk jadikan satu benda yang orang kata apa, semangat. Contoh isteri solehah. Tak ada siapa nak marah. Kalau dulu punya payah nak jadi isteri solehah. Sekarang senang. You have any option? Banyak option. Sambil bekerja boleh solehah. Sambil itu boleh solehah. Jadi boleh sambil-sambil. Kalau dulu punya susah. Dengan terhad. Dengan keadaan yang mengancamnya. Nak solehahnya. Payahlah zaman dulu agama ni. Sekarang punya mudah. Mudahnya agama kita ni. Sebab kita ambil mudah dengan agama. Sekarang ni patutnya kita kena bersusah-susah menjaga kemudahan agama. Dah solat tu mudah sekarang. Patut susah-susahkan diri jaga dia. Tak macam dulu. Dulu susah nak solat. Sekarang punya mudah nak solat. Ni berbalik kepada apa tadi? Sakit hati tadi. Itu tak dikategorikan sakit hati. Tak dikategorikan sakit hati kalau benda yang pergi kepada bendanya Allah murka. Allah murka, kita marah. Itu bukan sabar ustaz, sabar ustaz. Tak ada mana dengan sabar kalau kita nak marah benda yang murka. Malah itulah sabar sebenarnya. Iaitu sabar membasmi atau menentang kemungkaran. Itu sabarlah tu. Sabar dalam keadaan berhadapan kemungkaran, sabar berhadapan dengan kenikmatan, sabar berhadapan dengan kesusahan dalam ibadah. Itulah sabar. Dan sabar dia tidak menghalang dia untuk melaksanakan suruhan Allah. Itu sebenarnya sabar. Orang ni sabar langsung tak buat. Dia pakai sabar dia, pakat diam. Sabar dia diam. Saya diam. Saya sabar Ustaz. Saya belum bersedia lagi nak beramal. Saya sabar. Bila saya bersedia, saya beramal. Itu bukan sabar. Dia punya faham sabar, dia tak buat. Orang sekarang ni dia faham itu. Jadi, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka, perkataan tak kena tempat, hati-hati. Banyak lagi sebenarnya kalau kita palusi. Ni immediate, saya tak dapat yang saya boleh susun. Banyak perkataan-perkataan yang kita tak kena tempat kita letak. Macam contoh, redha. Saya redha je lah Ustaz, apa nak jadi-jadilah. Saya redha je lah, apa nak jadi-jadilah. Dia punya redha tu punya lemah semangat. Sedangkan redha tu ada satu kegembiraan. Saya, ya Allah redhonya Ustaz. Patutnya perkataan redha tu, ya Allah redhonya saya dengan sakit ni. Bukan saya dah redha lah Ustaz. Apa nak kena-kena lah. Dia punya redha tu cerita pasal sedih. Dan redha bukan sedih. Redha ini perbahasan kolbu. Sedih perbahasan nafsu. Sedih nafsu Ustaz. Kalau sedih sebab dosa, nafsu yang ditunduk oleh kolbu. Nafsu mutmainnah. Sedihlah pasal dosa. Masalahnya, bukan sedih pasal dosa. Sedih sebab kesan daripada Allah hukum sebab dosa tu, hang kena benda tu. Ni dalam sikit ni. Contoh. Hang buat dosa. Katalah dalam rumah tangga.
jenis tak ingat mengingatkan, jenis seronok, sakar, sekali buat suka, jenis orang kata apa, ini dunia ana yang punya kan. Sebab kesan lalai dia, maka berlakulah konflik, bergaduh, berpecah belah, wa imah hatta sampai bercerai-berai. Sedih tidak? Sedih. Dia nangis juga mengingatkan dosa dia ke? Dah kesan dosa. Belum dosa lagi. Sebab dosa ni kalau nak ingat, tengah senang kita boleh menang. Tengah senang tu kita boleh takut dengan nikmat Allah. Kita boleh sedih dengan keadaan itu. Sebab apa? Sebab kita mengenang dosa kita itu. Tapi kebanyakan ni nak sedih dekat dosa setelah kena. Dia bukan sedih sebab sedar akan dosa. Belum dosa tu patut dah boleh sedih. Ya Allah, sedih je kalau aku buat perangai macam ni. Belum buat lagi dah sedih dah. Jadi kebanyakan kita ni sedih sebab dah kena. Tengah tak kena, tak sedih. Ataupun sedih sebab dengar lagu, muzik. Dia patut sedih ni sebab sedar betapa kita ni berdosa. Belum buat dosa dah sebenarnya. Dosa apa? Dosa tak syukur. Dosa tak bersyukur tu melambak kita dosa tak bersyukur. Tang syukur tu saja dah kita gagal lah sebenarnya. Redha tu kalbu. Sedih tu nafsu. Macam mana kata redha tu boleh sedih? Ni kita bahaskan. Macam mana boleh kata redha tu boleh jadi sedih? Sedangkan redha ni berkenaan dengan, bila qalbu berkenaan dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia kaitkan dengan mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah atau radiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Redha ni berkenaan dengan syurga dah. Syurga. Orang yang dapat redha di dunia, ibarat dia dapat syurga kat dunia dah. Macam mana orang yang dapat syurga kat dunia masih sedih? Tak ada kesedihan di saat hatinya telah diberikan syurga. Tak ada. Sedih dosa tu dia sendiri. Dia takkan nampak. Orang yang sedih sebab dosa takkan nampak dia tu bersedih. Sebab sedihnya hanya dia dengan Allah je tahu. Ni sedih saya ni hanya Allah saya yang tahu. Cerita kat orang buat apa? Dia cerita kat. Itu bukan sedih dengan Allah je tahu. Dah habis semua orang tahu dah. Tu minta misi bantuannya. Dia kalau dengan Allah sedih, dah kita nak siapa tolong? Allah kan? Dah dosa kita, Allah tahu. Dah kita sedihlah dengan Allah. Dengan Allah pula, bila kita tengok kita bersedih sungguh kita dengan dosa, apa Allah buat? Allah ampun dosa kita. Bila Allah ampun dosa, gantikan apa? Gantikan dengan pahala. Bila pahala masuk dalam hati, jadi apa? Jadi tenang. Dia mana orang kata dia ni sedih, bersedih dengan dosa, akhirnya dia macam tu, hidup jadi lemah. Kenapa ni? Ni dia ni memang makam sedih dengan dosa ni. Omboi. Macam mana pula dia sedih dengan dosa, dia boleh jadi macam tu? Habis semua benda dia tak sedihkan. Dia tengok anak sedih, tengok suami sedih, ingatlah Allah. Dia kan cakap macam tu. Apa hal awak ni? Kita ni banyak dosa. Dah. Orang nak Allah jadikan suami isteri litaskunu ilaiha. Untuk kamu bersenang-senang. Dah. Pegang isi dia. Dosa ni. Ya Allah. Dah kamu kenapa ni? Takkan pegang dia pun dah dosa? Patutnya dosa. Duduk diam-diam sorang-sorang. Menung sorang-sorang. Taqarrub dengan Allah. Settlekan dengan Allah dulu. Settle. Supaya dengan manusia kita boleh berbuat baik. Sepenuhnya. Patut gitu. Dia tak ada nak tiba-tiba pergi situ dosa, sini dosa. Dia jadi macam tergambar-gambar dosa yang dilakukan. Sebagai contoh ya. Ini contoh ni contoh. Dia ni bercerai. Lelaki perempuan lah, saya ambil contoh perempuan dululah. Dia cerai hidup, boleh kahwin lagi. Bila dia kahwin lagi, suami yang baru dia ni, jadi saya bagi contoh suami pula. Suami orang perempuan yang marah. Dia nak tengok suami baru dia, pop,
Saya tak nak mengulangi dosa saya. Habis sudah ni. Dan suami ni jadi apa ni? Tengok, saya takut melakukan dosa lagi. Dah, habis tu Allah datang ke suami tu apa? Sekadar nak mengenang dosa kita dulu ke macam mana? Mana tak selesai tu. Patutnya Allah datangkan suami, dia dah mula dah terus. Kalau betul dosa dia Allah dah settlekan, suami baru ni tak cerita dah. Terus orang kata perform. Dia akan terus perform, terus buat. Redha tu tanpa langsung ada kesedihan pada hati seseorang. Ya. Betul suami nikah lagi. Oh sungguh, seronok. Abang, saya redha abang. Dia tak, saya redha apa saya kahwin lagi. Itu bukan redha. Itu sedih. Cakap dia, saya sedih abang kahwin lagi. Akan senang cerita tu terang. Dia tak kata saya redha. Lepas tu dah menangis. Jadi proses tu saya akan cerita pada perjalanan Nabi SAW. Ini saya cerita dulu keadaan dan dibahaskan dengan kebenaran. Nah. Jadi sedang jemaah yang memerlukan Allah SWT. Dosa ni yang cakap tadi. Bila Allah bagi the second chance, patut kita tak boleh terbawa-bawa isu kita yang dulu. Akhirnya nak pegang suami pun takut-takut. Bila ingat suami baru pun terfikir, abang jangan buat curang yang dulu ya. Tak pasal-pasal. Dia terkenang suami dulu curang. Tengoknya sekarang, macam ada chance nak curang dia ni. Dia tak nak perform. Dia nak layan ni pun dia takut-takut. Dia takut macam dipergunakan. Ini kesan dosa lah ni. Dosa yang tak selesai, akhirnya nikmat dunia tu Allah hijab dia. Ataupun dia sedih. Macam tadi lah. Nak tengok suami dia menangis. Kenapa ni? Saya banyak dosa bang. Saya tak layak kahwin dengan awak. Awak dah kahwin dah ni. Saya tak layak kahwin. Ada tak menangis dah kerja. Menangis bukan depan manusia. Menangis depan pencipta. Depan manusia jangan menangis dah. Nak menangis, nangis depan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Depan manusia buruk rupa dah. Nak nangis depan manusia. Tak nak orang tengok pun. Saya sekala bolehlah tengok. Kalau dua kali tengok, 3 kali tengok dah. Tak jadi dah. Cukup sekali saja. Maka kena settle dengan Allah. Seriously. Kena cepat-cepat. Dan Allah Maha Pengampun. Kenapa boleh tak settle? Maknanya kita masih mengenang-enang kisah dulu. Kita masih terperangkap dalam zon dosa. Dan kita tak nak gantikan dengan pahala. Begitu juga dengan lelaki. Dia nak kahwin lagi. Isteri pertama tak selesai dididik lagi. Bila dia kahwin lagi yang kedua, dia akan dapat dosa, reflect itu. Reflect dosa tu, diri dia yang tak selesai mungkin dengan isteri pertama, dia akan nampak dekat nombor 2. Terbayang-bayang, dia mungkin terbanding-banding dengan isteri pertama dia. Tengok, bergaduh-gaduh nanti. Sebab tu orang kata, kahwin nikmat sekejap saja. Lepas tu bergaduh. Siapa suruh? Orang nikmat sepenuhnya. Tak ada nak gaduh-gaduh ni. Sebab apa? Sebab dia tak selesai dengan isteri yang pertama. Tak selesai dengan isteri sedia ada. Tak belajar untuk syukur isteri sedia ada. Anda nak syukur dengan isteri nombor 2? Macam mana? Anda kata bayang-bayang dosa nanti. Terbayang-bayang nanti. Atau isteri yang kedua tu, yang kedua tu akan terbayang-bayang dosa yang suami dia ni lakukan pada isteri pertama. Apa dia? Dosa-dosa tidak mendidik. Jadi isteri ni akan buat perbandingan lah. Abang ni, dia akan buat perbandingan. Sama ada isteri pertama buat perbandingan pada diri dia atau dia isteri kedua buat perbandingan pada isteri pertama. Dan sekali, banding-membanding je lah hidup tu. Itu sebab dosa tu. Tak boleh. Kita nak pegang, suruh pergi isteri tu, adalah, pergilah kan awak dah ada seorang lagi tu. Pergi yang pertama, dia kan awak ada seorang. Dah sekali, kena passing bola lah. Sebab apa? Dosa. Dosa menghijab kita untuk merasai nikmat yang ada pada dunia. Jangan ingat. Dosa akan menghijab kita. Habis Ustaz, yang buat dosa pun nikmat dia nampak. Mana ada nikmat? Iaitu seronok. Seronok tak perlukan nikmat. Seronok perlukan, orang kata apa? Hiburan. Seronok. Dia kena, sebab tu orang yang seronok tanpa nikmat, dia perlukan hiburan yang berpanjangan. Cuba kata, orang yang seronok tanpa nikmat, dia perlukan sesuatu untuk sokong keseronokan dia. Sebagai contoh, majlis, function, bising, jalan, benda, banyak.
Kalau orang yang nikmat dan seronok dengan dunia ni, dia santai je. Tapi dia seronok, dia boleh berada pada apa juga keadaan. Dengan isteri kan contoh, bang nak makan mana ni bang? Abang tak kisah, yang penting abang makan, kamu ada dengan abang. Dah cukup menyeronokkan hati abang lah. Itu tagline. Kat tempat lain abang, tak apa, yang penting kat awak lah yang ada. Tu bukan tempat tu. Isteri dia tu. Macam gitu. Jadi makankan buah pokok lah, yang penting makan dengan kamu. Macam gitu. Ini takkan buah pokok je bang. Adakah ini nilai percintaan kita? Sudah. Dan nilai percintaan dia tu makan dekat tempat yang tadi kondusif, ada function, pergi tempat-tempat yang ni baru rasa cinta berputik ke apa ke kan. Ni tak. Abang nak makan apa bang? Abang tak lah. Abang tengok kamu kenyang lah. Sudah. Jadi maknanya seronok ni yang dapat nikmat. Dia nikmat, dia tak terikat dengan tempat. Tu betul seronok dunia. Dia malah dia boleh turn dunia tu jadi nikmat di saat tempat yang tidak menyokong dia. Tempat macam tadi. Lalu makan tak sedap ke? Yelah, kita takkanlah kita nak test dulu restoran contoh kan. Takkan nak test. Kita test dulu. Tak, kadang-kadang ada masa kita dapat tempat yang sedap, ada masa tak dapat. Ada masa kita dapat. Ada masa dapat. Begitu keadaan, tujuan Allah jadikan keadaan yang tidak dalam kawalan. Nak tengok kita ni duduk dalam nikmat ke tidak. Kalau kita betul-betul duduk dalam nikmat yang dah memang kita rasai, maka keadaan apa pun kita boleh terima. Itulah Nabi SAW. Tu Nabi lagi hebat. Nabi lagi hebat. Sebab tu Nabi boleh duduk dalam semua keadaan. Ini cara dia. So tak payahlah masak-masak. Itu awak dah tak payah masak-masak. Suka hatilah kalau suami tak payah masak-masak, tak payahlah masak-masak. Dah ngadak lah muka suami tu. Macam mana? Ini orang nak bercerita keadaan tak terikat. Ada semua setengah suami nak kena masak, baru seronok, baru jatuh cinta lah apalah. Ini pasangan yang mendapat nikmat dalam kehidupan ni, dia takkan terikat dengan keadaan. Itu baru betul. Orang nak masak ke, tak nak masak ke, apa masalah? Masalahnya makan kan. Makan je sama ada awak masak ataupun orang lain masak. Yang penting makan dengan awak. Itu je lah. Apa payah nak faham? Kan? Ni tak mesti saya masak. Kalau isteri masak, dia buat bekal. Kalau dia buat bekal makan dengan orang lain, macam apa pula kan? Jangan letak ikat diri kita tu. Nampakkan diri. Yang tadi tu, bila Allah letakkan nikmat pada dunia itu, dunia tu boleh berada dan nikmat dalam apa juga keadaan. Isteri dia kan. Isteri ni nikmat paling tinggi kan, bagi seorang lelaki. Nabi SAW nikmat bertiga perkara. Wangian, isteri solehah dengan solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Mas buat kopi pahit tak ada gula. Tengok isteri manis terus. Kan senang macam tu. Kenapa kopi pahit? Ataupun suami minta, yang buat kopi pahit tak ada gula kan? Isteri pun pelik. Dia sekali kan buat macam tu kan. Boleh pakai ni lagi nak buka tadi. Lepas tu, biar isteri minum. Pahit ni bang. Biar abang minum pula. Manis je. Sebab apa? Abang tengok kamu. Selesai masalah dia. Mati dengan pikat lain je lah kerja. Baik. Tu cerita apa tadi? Kita cerita bagaimana tentang situasi redha tadi. Redha tu adalah hati ni ada syurga. Jadi nak redha ni dapat apa? Nak redha ni dengan apa? Redha ni dengan taat. Sebab tu berbalik pada tadi tentang tanda Allah nak bimbing hati itu akan jalan. Ni hati ni nak keluar daripada situasi yang mungkinlah kita terkena dengan situasi sakit, resah, susah ni disebabkan oleh keadaan tadi. Kan? Terkesan ni banyak isu sebab kita terkesan sakit hati ni.
maka perjalanan petunjuk yang pertama yang kita mesti lalui adalah perjalanan penyucian. Allah akan bimbing hati kita untuk disucikan, dibersihkan. Bukan betulkan keadaan ni. Keadaan ni tak ada. Sama orang yang duk kutuk kita sama. Duk sihat lagi. Dia segar bugar dekat situ. Malah dia makin kuat pula silap bulan. Dia peli kita, kutuk kita. Hati kita macam, dia ni, kan? Jadi, keadaan takkan berubah macam tu. Keadaan tetap dengan keadaan dia. Mungkin akan berubah bila masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tak tahu bila lah. Tapi, kalau nak dapatkan petunjuk keluar daripada keadaan itu, maknanya keluar daripada situasi hati itu, maka petunjuk pertama Allah bagi penyucian. Ini kita boleh lihat pada perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Nabi SAW melalui fasa kesedihan. Dan kesedihan Nabi ini bukan disebabkan oleh hati ya. Kesedihan Nabi itu perasaan Nabi. Hati Nabi terpelihara. Tapi dalam perjalanan kesedihan bagi kita, bila kita sedih dengan dunia, terus kena pada hati. Nabi tidak. Hati Nabi terpelihara dan terjaga. Tapi kat sini kita akan nampak betapa Allah bimbing Nabi. Apa step pertama kalau kita berada dalam kesedihan? Itu maksud dia. Jangan, ini lagi satu. Jangan sesekali meletakkan kesedihan kita sama macam Nabi. Ni, sedih Nabi SAW tidak akan menggugat kolbu Nabi. Kolbu Nabi itu telah dijaga oleh Allah. Tapi kesedihan itu adat manusia. Cuma nak bagi tahu, bila manusia itu sedih, kita yang biasa ni tak jadi adat yang mana manusia sedih. Biasa kalau kita sedih akan kena ke hati sekali. Ni masalah kita. Sebab apa? Kolbu kita tidak dijaga. Malah kalau sedih, adat manusia boleh bersedih. Namun kerana kolbu yang terpelihara dan terjaga, maka sedih dunia itu telah diselesaikan oleh kolbunya. Ini kata tadi macam contoh tempat. Orang boleh sedih dengan tempat susah. Boleh sedih dengan tempat yang tidak menyenangkan. Tapi kerana kolbunya itu telah ada ridha, telah ada syurga, maka dia tidak bermasalah dengan tempat. Ini maknanya. Macam kita sedih lah macam ni, dia layan kita macam ni. Kita ni duyufullah, duyufur Rasulullah. Amboi. Dah jadi tak lama hari ni, hari Selasa nak berangkat ni, doakan jemaah semua insya-Allah. Bila sedih lah saya tak dapat layan macam ni. Dia mula, tak tahu ke kita ni? Saya sedih lah orang ni. Dia mula. Sedih tu sebab keadaan. Kita tak nak sedih sebab keadaan. Kita dah berbalik sedih sebab kesedaran. Dan kesedaran ni tak perlu ditanya. Tak perlu dilontarkan ke orang. Orang tak tahu pun. Yang orang tahu kita berubah. Orang tak perlu tahu kita menangis berapa kali. Itu orang tak perlu tahu. Menangis macam mana orang tak perlu tahu. Yang orang perlu tahu adalah berubah. Kalau orang tahu, nanti orang cakap apa? Baik nama nangis, tak ubah-ubah perangai. Akan kena kan? Nangis je lebih. Berubah tidak? Macam itulah perangai. Duk nangis. Lepas sekali, orang panggil kita penangis. Nak cakap apa? Sebab tu, air mata ni mahal. Baik. Jadi, Nabi SAW sedih kerana nak bagi tahu Nabi itu manusia. Cukup. Itu je. Kenapa Nabi sedih? Adakah Nabi lemah? Jangan relaxkan dengan benda-benda yang jadi kena mengena dalam perbahasan seorang insan yang mulia. Nabi SAW sedih sebab nak beritahu Nabi juga manusia. Okey, khalas, titik situ. Tapi bagaimana menangani kesedihan? Nabi SAW dijalankan dengan penyucian. Tengok. Inilah dibedah dada. Sebab tu saya kaitkan hati ni, bila kita dah terkesan dengan kesedihan, sakit hati semua tu, bermaksud sebenarnya nak bagi respon.
Ni, hati kita dah terkena dah kesedihan tu. Jadi, Nabi SAW dibimbing oleh Allah supaya kita belajar. Bukan bermaksud Nabi pun terkena kesedihan tu, kena ke hati, nak cuci hati Nabi. Sebab apa Ustaz? Hati Nabi tu kotor ke? Wa na'udzubillah min zalik. Tidak. Tapi nak beritahu, kita sedih, memang hati kita akan efek. Sebab tu orang yang banyak bersedih kerana dunia, hati dia akan kotor. Sebab apa kotor? Dikotori oleh air contoh. Air mata dunia. Air mata dunia. Air mata syurga. Syurga terus. Air mata dunia ni ibarat lumpur. Ni sungai. Kita menangis kerana dunia, maka lumpur-lumpur tu mengalir. Kita bukan menangis air mata jernih. Tapi air mata yang kotor, lumpur. Kerana dunia ni dia akan jadi lumpur, kotor. Dia akan mengotori hati. Pergi cek mana-mana perbahasan. Sebab sesiapa yang menangis banyak sebab dunia, mati hati dia. Lumpur. Air lumpur. Air kotor. Kalau air mata syurga tu sungai, jernih. Air mata syurga sebab apa? Sebab mengenang dosa lah. Dan dosa ni sifatnya apa? Sifat dosa, dia akan jadi pahala. Allah ampunkan jadi pahala. Mengalirlah dia seperti sungai. Jadi, bila kita banyak menangis tentang keadaan dunia, maka perkara pertama yang mesti kita perhatikan adalah penyucian. Sebab memang dia akan efek kat hati kita. Sebab tu jadi lemah, jadi lembik, lepas nangis, ya Allah. Lepas tu nak cari jalan nak bangkit tu. Maka tidak lain, tidak bukan. Kita tak ada cara lain untuk kita laluinya. Adalah dengan jalan penyucian. Jangan sibuk dah dengan keadaan ni. Ini dah tak ada kena-mengena dah. Kalau anda berhasrat untuk berubah keadaan itu, maka bukan keadaan itu yang nak diubah. Tapi mulakan perjalanan untuk penyucian hati, itu yang pertama. Sebagai Nabi SAW telah dijalankan oleh Allah SWT. Dibedah dada Nabi, dimasukkan apa? Ilmu. Hikmah. Ini yang kita tengah buat sekarang ni. Sebab tu, bila tengah ada masalah, cari ilmu. Bukan cari penyelesaian dengan nak dengar apa itu dan ini. Cari ilmu. Duduk dalam kelas. Lambat laun nanti akan ada yang merasainya. Ya Allah Ustaz, saya saja. Entahlah Ustaz, suami saya masih macam tu juga Ustaz. Tapi hati saya dah mula. Sebab apa? Sebab ilmu dah mula masuk dalam hati dia. Hikmah dah mula membimbing hidup dia. Hikmah ni apa? Kebijaksanaan dalam ilmu yang dia perolehi. Dimasukkan ilmu wa hikmah. Ilmu wa hikmah. Ini adalah perjalanan hidup yang kita kena lalui sepanjang-panjangnya. Mencari ilmu. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslimin wa muslimat. Sebab itu, kita hari ini, antara perkara yang menyebabkan kita tidak, orang kata apa, mendapat petunjuk itu kerana kita lari pada ilmu. Kerja ada, kerja tak ada, kerja ada, kerja tak ada, kerja semangat, kerja tidak, ilmu tu kita lari. Macam nak dapat petunjuk? Sebab tu kena duduk dengan ilmu tu. Itu cara dia. Tak ada cara lain. Oh, Ustaz bukan dengan amal dia. Amal apa kalau tak ada ilmu? Kena ilmu dan cari kebijaksanaan. Pada yang sama, bangunkan amal. Baru nanti kedua, nanti lepas penyucian itu adalah, dia pergi pengisian dulu. Kalau ikut fasa penyucian, kedua, tahalli. Pengisian. Tapi sebelum nak isi, dia kena masukkan ilmu dan hikmah untuk buang segala kekotoran yang ada. Dan jemaah yang mulakan Allah SWT. Ramai orang nak mendapatkan petunjuk Allah. Ingat, bila hati kita resah, gelisah, antara ciri ni. Kalau macam tu, kita boleh buat simpul begini.
Apabila hatinya Allah bimbing itu nak dibersihkan daripada segala kekotoran, maka Allah akan pimpin dia untuk berada dalam majlis ilmu. Itu dia. Allah akan pimpin dia. Majlis ilmu dan juga ilmu. Ilmu maksudnya dia nak mula mengetahui, dia nak mula nak belajar, dia mula nak bersedia untuk dididik, dibentuk, dibimbing. Dia bukan lagi nak cerita, Ustaz apa macam ni, suami saya ni dia macam mana nak ubah suami? Dia tak ada dah nak tanya ubah suami, ubah anak, ubah ini. Dia tak ada. Dia nak, sebab ilmu ni duduk pada kita, bukan pada orang. Dia duduk pada kita dan kita mula nak memahami ilmu dan bagaimana nak mengaplikasikan. Dia mula dah menumpukan. Ilmu ni pula, perbincangannya panjang. Dia bukan ilmu yang datang sekejap, okey dah dapat satu, kita tinggal. Dia bukan ilmu teknikal, benda yang kita hanya tahu A, B, B. Tidak. Ilmu yang melibatkan hati ni, ilmu yang berterusan sampai mati. Sebab dia membincangkan tentang yakin, menghilangkan ragu. Ini kita bincang sebelum ni. Kan? Tapi inilah dia penyucian. Apabila kita, tengok kesan dia. Apabila kita sedih, sudah pasti sedih ni akan pergi kepada hati. Sudah pasti. Sebab kita tak ada lagi, orang kata apa, protection dari awal tu. Sebab kita terjun dalam dunia ni, terlalu berhadapan dengan isu-isu dunia, akhirnya kita gagal untuk mengendalikan dia, lalu kita sedih. Bermaksud kalau begitu, hati kita pun tak ada persiapan yang cukup untuk berhadapan dengan kehidupan. Lalu kesedihan ni telah menyebabkan hati kita juga terkesan. Hati kita pun terkesan dengan kesedihan itu. Baik. Bila terkesan dengan kesedihan, yang mana hati ini perlu melalui rawatan. Rawatan daripada apa? Apa kesan hati yang telah orang kata apa, dilanda dengan banjir lumpur sedih dunia. Sebab tu orang kata apa? Saya boleh katakan sesiapa yang melalui perjalanan kesedihan dunia, sudah pasti dia akan terkena juga penyakit ini. Dia akan kena. Apa kita kena buat? Lepas ni jangan sedih lagi sebab dunia. Kita kena refresh balik. The next step kita adalah jangan. Jangan. Sekarang ni kita dah kena dulu, baru nak jangan. Jadi maksudnya kena rawat dulu lah balik. Maka hati ni, bila dah terkena dengan sedih, sedih ni nafsu kan? Nafsu dah berjaya membolosi hati. Bolos dah, pum, masuk juga. Tinggal kronik tak kronik, wallahualam. Bila dah masuk ke hati, terkesan, maka kesan yang paling besar pada hati yang akan berlaku nanti adalah kita akan kena rawat ragu. Ini datang ragu ni. Ragu ni lah fasa pertama yang mesti dihilangkan. Dan ragu ni mesti dibahas oleh kolbu. Kolbu lah yang akan sental ragu ni. Dan perbahasan kolbu ni perbahasan yang tegas. Ini saya dah bincangkan sebelum ni. Cuma saya susun perjalanan yang balik. Contoh ragu. Sebab tu jangan terkejut. Contoh tadi saya bagi contoh apa? Kahwin kan, nikah. Bila dia diuji nikah dan gagal. Minta maaf cakap, saya kena bagi satu penjelasan yang jelas. Bila gagal ni kecewa lah. Anda jangan lihat penceraian itu satu benda yang move on. On saja. Dia move masih on. Masih terkenang-kenang. Jadi kalau masih kita ada nikah yang gagal, yang berlaku penceraian, kehancuran sehingga membawa kekecewaan, so itu anda akan terima itu satu kegagalan. Okey? Bila satu kegagalan, anda kena perbaiki balik. Jangan menganggap sebagai ini takdir Allah. Mesti ada sesuatu yang Allah nak tunjuk. Dia mula nak kona baring, kona lipat, nak tutup perasaan, tutup ini. Kalau saya cakap gagal. Gagal lah. Bawa kereta accident. Takkan kata, oh ini satu, ini termasuk dalam nak belajar jadi pelumba yang cemerlang. Kalau macam tu berapa kereta nak hancur kan? Bankrupt lah yang latih Formula 1 tu. Malah nak jadi seorang pelumba yang cakap, zero case accident. Kalau kita ambil orang yang, ni berapa kali awak pernah accident tak? Accident tu makanan saya tu. Ya Allah. Saya belajar untuk kenal corner ni. Bila saya corner tu, saya accident, saya kenal, oh inilah corner. Saya mengenal kelajuan itu setelah saya langgar tembok. Baru saya perasan, lajunya saya buat kereta. Kalau itu cara belajar.
nak belajar dengan kehancuran. Saya selalu cakap, jangan belajar dengan kehancuran. Belajar dengan kebenaran. Belajar dengan kebenaran. Cari orang yang tidak melalui kehancuran. Dan dia mesti belajar dengan kebenaran juga. Sebab tu dia tak hancur. Ni kita ni satu benda yang saya lihat sebagai fitnah hari zaman ni. Orang memenangkan kehancuran. Memenangkan kerosakan. Tak takut dia nak cakap benda tu. Tak apalah. Saya ambil tanggungjawab itu untuk sebutnya. Baik, bila gagal ni, saya nak bagi contoh nikah ni. Bila Allah bagi dia peluang nikah lagi, ragu tu ada. Ragu tu ada. Bila nikah lagi, ragu tak selesai. Bila ragu ada dalam hati, apa yang berlaku? Keliru. Dia akan cuba nak buat perbandingan. Dia akan cuba nak mengenang. Dia akan cuba nak menggantikan. Dia akan cuba macam-macam isu dunia dulu. Cuba di move on kan. Dia nak move. Dia on balik sensor tu. Tip, tip, tip. Jadi sebab itu, mana-mana yang nak berubah, ragu ni mesti dihancurkan dulu dengan perbahasan demi perbahasan. Sama juga dengan nikah lagi. Tadi nikah cerai, ni lelaki nak nikah lagi. Sama. Jadi, perjalanan kalau sedih, kan dah sedih ni. Nikah gagal kan sedih. Sedih dia akan jadi apa? Jadi ragu. Sedih pasal dunia akan membina keraguan dalam jiwa. Ya Allah, susahnya. Ya Allah, saya cakap tu terang. Saya melihat. Sebab saya cakap saya melihat ni sebab kita berhadapan kan. Tanpa perlu anda tahu. Sebab bila kita berhadapan dengan, contoh macam doktor lah. Kita melihat kesan orang ambil gula. Macam tu. Saya melihat kesan orang yang ragu ni. Hidup dia macam mana. Wallahi. Sengsaranya. Saya melihat. Dan kesan ragu ni juga bermula pada sedih sebab dunia. Ni ada satu lagi ni. Sedih sebab dunia. Juga sedih lawannya seronok. Seronok akan dunia. Ataupun saya simpulkan dia ambil dunia dengan suka. Ini pegang ni baik-baik. Saya dah nyemah yang Allah. Contoh bab harta. Setakat hari ini bab barang dunia yang tak ada orang benci. Semua suka harta. Walhal harta itu barang yang dibenci pada asal kedudukannya. Harta. Sebab apa? Apa-apa yang tak ada pahala, bencilah. Kita suka dulu. Saya nak beritahu, apatah lagi harta ini sepatutnya dipimpin oleh siapa? Lelaki contoh. Daripada kat perempuan. Saya melihat, saya tengok, ya Allah. Betapa kemelutnya orang yang bila sedih atau ambil dunia sebab suka, atau sedih sebab dunia, ataupun bersusah-susah nak dapatkan apa yang dia suka, dan dia dapat, percayalah, dia sedang membawa keraguan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Ini saya lihat. Dan orang yang mula ambil dunia dengan suka, dia akan suka bersangka-sangka. Dia akan nampak, dia suka sangka buruk, dia suka bersangka-sangka, dia susah nak, orang kata apa, nak menerima satu kebaikan, dia akan cuba argue, dia akan cuba defend diri dia, dia akan macam-macam isu akan keluar. Dia perhati. Sebab tu ada saya bagi satu contoh yang saya katakan, ada yang nak mendidik, ada yang nak dididik, ada yang tak terdidik. Bila ragu yang terlampau tebal ni, sampai tahap dia akan masuk dalam kategori tak terdidik. Hati-hati. Sebab ada jenis macam tu. Sebab tu hati-hati kita, jangan kita yang terperangkap dalam ragu itu. Kalau orang lain tak apalah, itu di luar sana.
kita ni, diri kita ni, jangan sampai kita. Jadi maksud apa? Kita kena pastikan kita duduk dalam perbahasan ilmu dan hikmah ini. Tak ada cara lain untuk keluar daripada kemelut hati yang dikotori ni. Memang ambil dunia semua dengan suka. Bila kahwin kan nampak dunia, nanti kita nak ke sana ke sini, mana ada nampak juga. Ramai orang boleh menafikan saya bukan cinta harta, Ustaz. Memanglah kita tak ada harta, tak cinta harta, ataupun kita ada harta, kita banyak infak, banyak sedekah. Tapi cerita dia, kita ambil harta dengan suka. Itu cerita dia. Kita tak jumpa lagi pengajian sebelum kita pegang harta yang orang berani hentam harta. Sedangkan mula-mula kalau sebelum nak pegang dunia, kita kena tahu sifat dunia tu apa. Itu syarat utama sebelum nak pegang dunia. Tapi kita tak sempat nak tahu dunia tu apa. Lalu kita pegang dia dan saka dia kena kat kita. Meresaplah hati kita, tak sedar. Macam contoh hal keadaan penyakit-penyakit berjangkit lah. Sekarang ni betul kan balik. Itu maksud dia. Dunia bukan untuk kita suka. Dan bukan suka-suka. Dunia untuk kita tukar dia jadi pahala. Dunia untuk kita pergunakan dia untuk menuju kepada Allah yang Esa. Itu dunia. Dia adalah alat kegunaan kita. Alat kegunaan ni, sampai masa dia takkan berguna dah lah. Campaklah ke situ. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah sidang jemaah yang Allah Ta'ala. Jadi maknanya bulan Ramadan ni bulan untuk kita mengisi ilmu, mengisi hikmah. Sebab tu banyak kan majlis ilmu. Sebab waktu ini pintu syurga terbuka. Hati kita ni terbuka luas ni. Ya Allah, masukkan cahaya dalam hatiku. Ya Allah, masukkan cahaya. Ya Allah. Ni masanya, ni masanya. This is the best time. Untuk kita nak faham apa perkara kita nak faham bulan ni. Zanina ada luka batin ni. Dia perkataan je luka batin. Sakit hati tu sebab hati sakit lah. Itu je lah. Hati sakit tu sebab apa? Tu saya bincang panjang lebar ni. Sebab hati kita tidak dibawa kepada perbahasan yang benar. Itulah dia berlakunya hati yang sakit. Hati ni nama pun batin lah. Hati ni benda gaib. Bukannya benda zahir. Maka benda zahir, maka batin lah dia. Bila batin ni perkara yang halus. Halus. Luka batin ni bermaksud hati sakit lah. Hati dia terluka. Macam mana boleh terluka? Sebab tak ada yang menjaga hati tu. Apa yang menjaga? Ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah yang akan menjaga hati tu. Bila ada sangkaan buruk datang, dia tepis. Ilmu lah yang menepisnya. Hikmah yang akan memandunya. Ambil lah kau jemaah. Kau jadi nombor berapa? Nombor 4. Mula kata. Kau nak kahwin lagi? Kita jemaah ni relax. Dia dah ada ilmu, dah ada hikmah. Dia boleh patahkan hujah orang tu selamba je. Dia tak ada kata. Dia boleh tanya, dia mula sebab. Tahulah saya. Saya ni, tak apalah saya redha dengan ujian ini. Kalau itu jawapan dia tak payah dah jemaah. Pergilah mengaji lagi jemaah. Dia ni kalau betul ni, dia boleh patahkan hujah orang tu balik. Ataupun dia boleh tak endah dia apa orang tu cakap. Tu hati yang mendapat ilmu dan hikmah. Apa betul? Dia tak kena termenung ni. Cuma, aku terfikir juga apa yang dia cakap tadi tu. Suami aku ni sayang aku. Tidak, kalau sayang mesti satu je kan. Ni dua ni. Keliru lah. Tak apalah, kita mengaji lagi lah. Tak payahlah. Mana dia tak faham lah tu. Hati ni yang menjaga tu nanti ilmu dan hikmah.
Apa-apa saja yang datang bersalahan dengan ilmunya ada, dia akan tepih macam tu. Tapi sebab ilmu tu tak ada, dia akan terima lah. Zap, masuk. Orang cerita sangka buruk, zap, dia telan. Dia simpan, dia pendam. Lama-lama meletup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, jadi saya dan jemaah yang muhtaram, sikit cukup setakat tu dulu pada tengah hari yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi perbahasan ni di Haramain. Minggu depan ada kat Mekah. Madinah. Tengok, insya-Allah Allah izinkan kita akan buat live di sana. Doakan supaya kita tahu pula situasi yang dulu dengan sekarang macam mana. Oh, bawa masuk Ali Ais. Saya dah kupas dah pasal tadi dah. Bawa masuk dengar balik daripada awal. Saya dah ulang dah pasal sakit hati, pasal benda yang orang jirus ni. Bab-bab benda kemungkaran, dia tak ada istilah sakit hati. Kalau kita boleh benci dengan kemungkaran, dia tak ada istilah sakit hati. Saya dah tegur pada awal tadi, jangan salah letak perkara, makna, perkataan pada perkara yang salah. Contoh macam redha. Saya redha, Ustaz, tapi sedih. Redha bukan sedih. Sabar bukan sedih. Kalau tengok kemungkaran, itu perlu ditegah, perlu dibenci, perlu dimarah. Sebab tu kalau saya marah tu, maksudnya apa benda? Itu bukan sakit hati tu, itu hati sihat. Sihatnya hati saya boleh marah kemungkaran. Tak kira siapa dah. Macam tu. Sihatnya hati ini boleh kita tegur mana-mana isteri-isteri yang degil-degil ni. Yang mana isteri yang tak jadi isteri ni. Sibuk nak jadi tak apa-apa. Nak burung ke unta? Unta ke burung? Tak tahu nak jadi apa. Contoh. Ni tak tu tak ada lah. Jadi jangan letak sakit hati kepada benda yang memang kalau benda itu dah mendapat satu perkara yang satu kemungkaran, itu bukan lagi nak tunggu sesuatu perkara, kita kena tegah. Malah itu hati yang sihat. Hati yang sihat adalah mencegah kemungkaran. Cegah kalau perangai isteri tu ragu, cegah. Itu hati yang sihat. Cegah semua kemungkaran yang ada. Hati yang lemah, apa kata Nabi kata, selemah-lemah iman, diam kan? Diam. Selemah-lemah iman. Itu masuk dia. Jadi jangan salah guna. Jangan salah guna. Tapi baguslah tanya kan. Tapi tak apalah. Bertanya, dapat ilmu. Tapi kena zah lah dulu. Kan? Bolam. Dia sebab zah tu dia macam ni. Ambil paku, dia tepuk macam tu. Dia ketuk, dia zap masuk dalam tu. Dia biar dia paku kat dalam tu. Dia pahat dalam. Tu yang dia terus masuk tu. Macam mana nak tegah kemungkaran yang suami buat? Isteri tak ada kewajipan nak tegah kemungkaran apa yang suami buat. Tegah kemungkaran apa yang anak-anak buat. Isteri jawatan penasihat saja. Mbak tegah-tegah kemungkaran ni adalah jawatan ibu, 3 jawatan. Penasihat, pengarah, penguatkuasa. Suami 3 jawatan. Penasihat, pengarah, penguatkuasa. Mbak tegah-tegah ni, kawam pemimpin. Ni satu mentaliti. Sebab kita duk nampak isteri saja, nak mentah-mentah lah kahwin sama, umur sama, apa sama. Oh, pantang jahat sikit. Kita zas dia. Sebelum puan tanya macam nak tegur suami buat kemungkaran, saya nak tanya, macam mana anak nak tegur mak buat kemungkaran? Adakah anak layak tegur mak? Saya tanya. Kita ni suka buat perbandingan yang kadang-kadang tak sama. Kalau kita tengok sebagai isteri dengan suami, samalah anak dengan mak. Kita nakkan anak kita tegur kita? Mak, saya ni pencegah kemungkaran yang mak buat. Adakah kita ni anak yang begitu sifat dia? Ataupun anak yang menasihati mak? Dan anak yang menasihati mak ni, anak yang betul-betul perform. Nak jadi penasihat, kita kadang, jadi penasihat, okey, saya penasihat suami saya, bangga, no. Nanti dulu, penasihat kena orang yang hatinya penuh dengan hikmah.
Baru jadi penasihat. Kalau tidak, dia punasihat. Kalau nak minta kerja sebagai penasihat kepada sultan, penasihat ni bukan orang yang biasa-biasa. Jadi kalau nak jadi penasihat pada isteri, isterinya bukan orang biasa-biasa. Isterinya mesti orang yang penuh jiwanya dengan agama. Penuh jiwanya dengan amalan yang hebat-hebat. Barulah ketika berkata-kata kepada seorang raja dengan pemimpin, raja tu terfikir dengan apa kata-kata si sang penasihat. Barulah raja macam tersentak hati dia. Isteri aku ni, ini 2 kali 5, 5 kali 2 ya. Saya pun abang tak terdidik saya. Nah, isteri, hati-hati guna perkataan ni. Saya pun abang tak terdidik saya. Dah kalau kamu tu tak terdidik, kamu nak nasihat suami tu buat apa? Tu kan. Dah diri tak terdidik, mana-mana nasihat suami, kenapa? Tu namanya. Maknanya apa? Doa lah. Nuntut ilmu lepas tu doa. Anak, sebab tu ada doa anak kepada mak. Yang tak dijab juga sebenarnya. Doa anak yang soleh kepada seorang mak ni. Tak dijab juga. Malah doanya, bila dah mati kita, kalau anak doakan kita, masih lagi sampai kat kita. Nah, sama juga dengan doa seorang isteri kepada suaminya. Doalah. Nak gunakan mulut yang zahir ni buat apa? Itu cara dia. Doa. Ya Allah. Ya Allah, doa. Suamiku, Ya Allah, kena samput dengan perangai Fir'aun, Ya Allah. Cakap. Habis semua benda dibuat, Ya Allah. Aku tiada daya, Ya Allah. Aku sebagai penasihat saja. Itu penasihat yang belum lagi mendapat mandat yang sepenuhnya, Ya Allah. Lantik aku jadi penasihat suamiku, Ya Allah. Ni para isteri semua. Doa minta jadi penasihat pada suami. Minta. Minta ke Allah, jangan minta kat suami. Abang, saya jadi penasihat abang tau. Tak payah. Memang dia takkan lantik kita jadi penasihat. Tak payah kau diam. Kau tahu apa? Memang kena diam je dengan suami yang tengah. Minta jawatan masyarakat, lupa saya pula. Jawatan tu minta dengan Allah ya. Bukan minta dengan orang. Tadi apa? Nak jadi penasihat suami? Minta dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku penasihat bagi suamiku, Ya Allah. Ya Allah, jadikan aku pengarah dan penguatkuasa bagi anak-anak aku, Ya Allah. Bila Allah bagi mandat nanti, kita ada tenaga, kita ada suatu daya untuk melakukannya. Minta dengan Allah. Jangan minta dengan suami. Jangan buat announcement tanpa perlu dapat apa orang kata, mandat lagi. Dan bila Allah nak lantik kita jadi penasihat, sudah pasti Allah akan betulkan hidup kita. Kita jangan jadi anak yang menasihat seorang mak, yang anak pun jenis sikap pun tak betul. Syarat. Jadi kalau semua orang nak jadi penasihat, bermaksud semua orang kena mempunyai sifat yang betul. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Ta'ala. Kurang-kurang, kita dah berjaya minta untuk jadi diri yang baik, walaupun suami tak baik. Dan terselamat kita. Itu yang paling penting. Kadang-kadang dia satu perkara yang begini. Kita nampak salah. Penasihat dia bukan menyalahkan. Itu kan penasihat, itu punasihat. Dan nampak salah, penasihat adalah membetulkan. Itu penasihat. Kita senang nak buat kerja menyalahkan ni, cukup senang. Nak membetulkan tu yang punya susah. Sebab kita pun tak betul. Macam mana? Ramai nampak salah suami. Tapi apa ramai nak membetulkan suami? Membetul macam mana? Betulkan dengan nasihat yang hikmah. Biasa menyalahkan suami. Sama dengan suami juga. Ramai nak membetulkan, menyalahkan isteri. Awaklah. Awaklah tak jadi isteri solehah. Amboi. Awaklah je ni. Asyik awak dia kerjanya. Betulkanlah isteri tu. Asyik disalahkannya sampai bila? Betulkan dia. Itu cara dia. Maka dia tidak akan timbulkan konflik yang berpanjangan.
dia membetulkan juga, ada ketegasan mungkin kena marah ke, tapi bila marah dengan niat nak membetulkan, benda tu akan sekali tu je, lepas tu tak berlaku dah. Tapi kalau salah menyalah, tu memang sampai ke sudah lah. Bergaduh lah nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Untuk dapat penasihat yang baik, sebagai seorang mak dengan ayah, didiklah anak. Supaya dia dah besar jadi penasihat baik. Sebagai seorang suami, nak dapat penasihat baik, didiklah isteri. Untuk dapat penasihat baik, hasil didikan tu lah. Setelah kita berhempas pulas mendidik itu. Jangan ingat penasihat itu dilepaskan kepada dia. Tidak. Kita kena train dia. Supaya satu masa dia jadi penasihat untuk kita. Itu sebenarnya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi itu saja perbincangan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang akan datang. Moga-moga waktu kita tengah berada dalam suasana berpuasa ini, berdoalah banyak-banyak. Minta keampunan. Mengukuhkan akidah kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istighfar. Minta syurga tanpa hisab. Waktu tu begini. InsyaAllah. Dan seterusnya, hal-hal keadaan dunia kita lah. Fas'alillah, fasta'in billah. Segala permasalahan dunia kita, minta dengan Allah. Kita uruskan hati kita. Kita selesaikan masalah hati kita. Masalah dunia kita itu, minta dengan Allah. Bantu kita. Itu caranya yang sebaik-baiknya. Jadi gunakan waktu terbaik, waktu berpuasa ini, di siang hari ini, untuk banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ini. Teruskan marah. Sebelum tutup. Dalam bab agama, biar bertegas. Tapi cuma tak dapat sokongan daripada suami. Itu saja. Para suami kena sokong. Patut suami yang kena tegas macam tu. Anak ni tak dengar kata Puan Siti Nurul, bukan sebab tegur tu. Sebab tak sekepala. Sebab tu anak tak dengar kata. Anak tak dengar kata ni bukan sebab tanya kat suami, bang, saya tegur untuk agama. Abang macam ni. Sebab tu anak tak dengar. Bukan sebab tegur tu anak tak dengar. Sebab suami mesti tak sekepala. Sebab tu anak tak dengar. Mak cakap A, ayah cakap B. Jadi apa yang kena buat? Mak teruskan saja mendidik anak-anak. Tak usah hiraukan apa yang suami katakan. Sebab tugas mendidik ni memang kewajipan pada mak juga. Kalau suami tak nak didik, tu biar dia jawab dengan Allah Ta'ala. Mak jangan disebabkan ayah tak didik, suami tak didik, kita pun biar anak kita. Tak boleh. Mak kena didik. Sepatutnya mak didik hasil didikan suami. Contoh. Saya jenis marah tak solat. Isteri saya kena marah nak sebab tak solat. Dia kena deliver ke bawah. Kalau tak marah, okey. Tak marah, okey. Tak load je. Mak marah, Umi marah ya. Tunggu sampai tu habis. Kelang kabut. Semua. Sebab dia lagi marah lagi. Dia ingatkan, jumpa kat Abi ni, Allah sayang sayang, Allah sayang sayang. Kita ni agama ni lembut-lembut lah. Lembik terus. Tegas. Tapi cakap gitu, bukan sebab marah agama tu anak tak dengar. Sebab tiada kesefahaman itu. Maka dalam keadaan macam ni memang ada kritikal sikit, tough sikit. Tapi siapa yang mendominasi didikan itu yang akan menang. So, kalau macam tu, kalau tahu dah sikap dia macam tu, maka dominanlah dalam mendidik. Jangan lepas-lepas macam tu. Buat anak ni jangan ambil mudah. Dominan saja. Tak apa lah, abang tak nak, tak apa. Tapi jangan dimarah suami tu sekali. Ini masalahnya ni, suami ni marah sekali. Marah anak, marah suami. Jangan.
Marah anak dengan suami, ya bang. Okey bang. Oh, bang, abang tak kisahlah dengan anak biasa settle. Dah lah. Tu dia. Itu saja. Okey. Lagi sekali, mohon maaf daripada saya, terkekurangan, terkata-kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan takbir kafarah dan suratul Asr. Barakallahu. Bismillah. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.